Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mengikut pengarah dan pengurus UKSB, 6 orang telah dibayar rasuah. Seorang darinya ialah Ahmad Zaid Hamidi yang sedang menghadapi perbicaraan. Lagi 5 tidak ditangkap ataupun di-charge ataupun dibicarakan. Mengikut pengarah dan juga pengurus UKSB, 6 orang ini telah dibayar cash dan mereka telah pergi sendiri hantar cash tersebut. Dan duit ini, cash ini datang dari Hong Kong dan dipindah atau transfer ke Malaysia melalui money changer. Bermaknanya pengarah dan pengurus UKSB, syarikat UKSB terlibat dengan money laundering. Dan juga duit yang dibawa masuk melalui money laundering telah diguna untuk rasuah. Dan apabila lebih dari seorang terlibat, dan ini yang terlibat ialah pengarah dan pengurus seramai 3 orang dari syarikat UKSB, maka ini menjadi konspirasi. Bila lebih dari 1 orang, 2 orang, 3 orang terlibat, bermaknanya satu konspirasi. Konspirasi untuk melakukan rasuah dan konspirasi juga money laundering. 2 kesalahan. Tetapi pengarah dan pengurus UKSB tidak di-charge, tidak ditangkap. Mereka menjadi saksi sahaja. Dan dari 6 orang yang dikata terima rasuah, 1 saja yang di-charge, iaitu Zaid Hamidi. Lagi 5 tidak di-charge. Dan ke-6 semua menafikan yang mereka terima. Baik Zaid Hamidi, baik Khairi, baik Muhyiddin Yassin, Anifah, Aman, semua telah menafikan yang mereka terima rasuah dari syarikat UKSB. Bermaknanya, we only have their word for it. Now, banyak berlaku kes macam ni, di mana prinsipal terpaksa membayar rasuah, prinsipal dari luar Malaysia membayar rasuah. Dan mereka kata rasuah ni untuk pemimpin-pemimpin tertentu. Tapi yang sebenarnya, duit ni disapu oleh pengarah atau pengurus syarikat. Mereka kata saja yang duit ni perlu dibayar kepada pemimpin-pemimpin tertentu ataupun pegawai kerajaan tertentu. Tapi yang sebenar duit tu, mereka sapu. Dan mereka kata beritahu syarikat ataupun prinsipal di Hong Kong bahawasanya duit tu untuk bayar komisen atau bayar rasuah. Jadi kemungkinan besar duit tu tidak dibayar. Sebab semua orang menafinya. 6 orang menafi yang mereka terima duit. Termasuk Zaid Hamidi sendiri yang sedang menghadapi perbicaraan. Beliau menafi yang beliau terima duit tersebut. Termasuk lagi 5 orang tadi. Khairi pun nafi, Muhyiddin Yassin juga nafi, semua nafi. Jadi SPRM sudah buka siasatan terhadap 5 orang lagi ni. Yang dikatakan bukan saja Zaid tapi lagi 5 menerima rasuah. SPRM sudah buka satu fail dan siasat. Bagaimana mereka boleh buktikan yang duit tu dibayar? Selain dari kenyataan pengarah dan pengurus UKSB, tidak ada bukti sebab semua mengikut mereka dibayar cash dan mereka terima duit dari Hong Kong pun cash. Tapi dalam akaun ada, mengikut perbicaraan, kalau kita follow perbicaraan, ada tercatat di dalam akaun bahawasanya duit tu dibayar, tetapi menggunakan code name, iaitu bukan nama sebenar, nama samaran. Bermaknanya they use code dan code ni
mengikut mereka ialah orang ni atau orang itu. Tetapi mana kita tahu? Kalau mengguna kod, bermaknanya it can be anybody sebab nama tidak tersebut. Dan orang yang terima duit tu pun tidak sign voucher. Biasa kalau syarikat bayar cash, mereka akan keluarkan voucher dan terpaksalah orang yang menerima duit tu sign voucher. Jadi voucher tersebut siapa yang sign? Kalau bukan orang yang terima duit tu sign, who sign the vouchers? Bermaknanya voucher tu pun fake. So syarikat ni, UKSB ni telah melakukan satu fraud. First of all, dia bawa masuk duit dari Hong Kong secara haram. Dia gunakan duit tu untuk bayar rasuah, ataupun kalau tidak menggunakan duit tu bayar rasuah, maknanya mereka sapu duit tu dan claim bahawasanya duit tu dibayar untuk rasuah. Dan ini berlaku beberapa tahun dulu, bukan baru tahun ini. Dan auditor terpaksa audit akaun tiap-tiap tahun. Apa catatan auditor? Mesti auditor tengok berjuta-juta duit telah dikeluarkan dari syarikat dan kononnya untuk membayar komisen atau bayar rasuah. Di dalam macam-macam nama kod, bukan nama betul. Takkan auditor diam? Takkan auditor tidak query? Dan kalau auditor query dan query mereka tidak dijawab, soalan mereka tidak dijawab, dan di dalam akaun tu auditor akan letak satu nota. They will put a note bahawasanya ada beberapa transaksi yang auditor tidak puas hati dan satu penjelasan yang memuaskan tidak diberi. No satisfactory explanation was given as to these millions of cash yang telah dikeluarkan dan dibayar kepada siapa. Auditor tidak boleh tutup mata. Sekiranya ada mungkin beberapa transaksi yang meragukan, suspicious transaction. Jadi auditor pun akan ditarik masuk dalam kes ni dan akan ditanya sebab apa berjuta-juta duit ni keluar dari syarikat tapi awak audit account ni dan awak tidak menyoal atau tidak bangkitkan satu query tentang perkara ini. So the implication is very serious. Terutama sekali there's money laundering committed by the company tapi company tu tidak didakwa. Walaupun mereka mengaku yang duit tu dia bawa masuk melalui money changer dari Hong Kong. Lepas tu duit tu cash dan dibayar. Dan kemungkinan besar nampaknya duit tu tidak dibayar kepada yang kononnya pegawai-pegawai kerajaan ataupun pemimpin politik tapi disapu oleh pengarah dan pengurus sendiri. Dan sebab apa? Dari 6 orang hanya seorang saja yang didakwa iaitu Zaid Hamidi. Lagi 5 orang tu tidak didakwa dan mengikut kenyataan pengarah dan pengurus syarikat, mereka mengaku mereka terlibat di dalam bukan saja money laundering tapi di dalam rasuah. Tapi mereka tidak didakwa. Jadi banyak kes macam ni di mana syarikat melakukan kesalahan macam kes UKSB ini dan tindakan tidak diambil. Mereka selamat dari tindakan asal mereka menjadi saksi untuk mengenakan orang ni atau orang tu. Jadi Zaid Hamidi, betul ke tidak dia terima duit ni? Sebab kalau betul Zaid Hamidi terima duit ni, bermaknanya ada lagi 5 orang ni. Muhyiddin lah, Khairi dan beberapa orang lagi yang juga sepatutnya diseret ke mahkamah juga. Dan sekiranya 5 orang ni tidak bersalah dan dakwaan hanya fitnah, jadi kemungkinan besar dakwaan terhadap tuduhan terhadap Zaid Hamidi juga fitnah. So this is a very complicating case. Oleh kerana nampaknya ramai terlibat. Auditor pun bersalah.
pengarah dan pengurus syarikat juga bersalah. Ada lagi 5 orang juga yang bersalah. Jadi kesemuanya, kita boleh katakan 10 orang yang kita nampak lah. Setakat ni 10 orang bersalah. Hanya seorang saja yang dihadapi ke mahkamah, iaitu Zaid Hamidi. Jadi clear lah, Zaid Hamidi ni mangsa politik. Mereka nak kenakan Zaid. Dan Zaid kata dia menjadi mangsa kerana Mahathir suruh dia tutup UMNO dan suruh orang UMNO semua masuk Parti Bersatu. Saya pun memang dengar cerita ini pada awal lagi dulu. Dan oleh kerana Zaid tidak mahu tutup UMNO dan masuk melompat masuk ke Parti Bersatu, maka dia menjadi mangsa. Dan sekiranya tidak benar, sekiranya Zaid ni bukan mangsa, bermaknanya ada lagi 9 orang termasuk auditor, termasuk juga money changer tersebut. Jadi money changer tu siapa dia? Dan banyak mana duit masuk, mesti ada rekod money changer tu. Money changer tu pun seorang lagi yang patut diseret ke mahkamah. Auditor tu yang tanda tangan audited accounts tu pun perlu diseret ke mahkamah. Pengarah dan pengurus yang telah mengaku membawa masuk duit tu secara haram dan telah mengguna duit tu untuk bayar rasuah kepada 6 orang, semua patut didakwa. So in the end, mungkin ada beberapa belas orang ni yang sepatutnya diseret ke mahkamah. Tapi Zaid Hamidi seorang saja yang diseret ke mahkamah, walaupun pengakuan telah dibuat. Mereka tidak nafi yang bukan saja berlaku jenayah rasuah, tetapi juga money laundering yang melibatkan lagi ramai orang, termasuk money changer, termasuk auditor yang telah tanda tangani akaun tanpa apa-apa query tentang berjuta-juta ringgit ni yang dibawa keluar cash dari syarikat dan dibayar kepada beberapa orang yang menggunakan code name. Dan sudah mesti kalau begitu banyak duit dibawa keluar, mesti ada voucher. Siapa yang sign voucher tersebut? Secretary ke, accountant ke, dia juga sepatut didakwa kerana menandatangani voucher yang palsu, di mana satu kenyataan yang tak betul telah dibuat, bahawasanya duit ni dibayar kepada sekian-sekian, tapi yang sebenarnya duit tu disapu dan kemungkinan besar mereka rompak syarikat mereka sendiri. Dan ini biasa berlaku dan tidak mustahil sekiranya mereka telah boleh dikatakan siphon out the money ataupun mengguna alasan membayar rasuah untuk membawa lagi duit dan tidak dideklar. Jadi adakah sekiranya ini yang berlaku, bermaknanya cerita ni lebih panjang dari apa yang kita diberitahu. Bermaknanya adakah pengakuan saksi-saksi ini semua boleh diterima, boleh dipercayai, because these witnesses are lying. Dan sekiranya mereka bohong tentang banyak perkara, bermaknanya kenyataan mereka ataupun testimoni mereka terhadap Zaid juga boleh dianggap sebagai pembohongan ataupun fitnah. Dan if the witnesses are found to be telling lies ataupun giving fake testimony, maka semua testimoni mereka perlu di-reject, termasuk testimoni mereka terhadap membayar Zaid duit bawah meja. So this is a very interesting development. The witnesses may be false witnesses, dan sekiranya betul, sekiranya cerita sebenar, cerita lain, maka apa mereka testify terhadap Zaid perlu ditolak dan tidak boleh diterima oleh mahkamah. Assalamualaikum, salam sejahtera.